Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Ahmad Asyik. So, memandangkan adalah kawan saya, kenalan saya di social media dan juga kawan saya yang bertanyakan mengenai pengajian saya dan juga dia suruh saya share about my journey doing master dalam mood research. Walaupun tak ramai yang minta tips ini ataupun nak mendengar cerita ini, tapi saya share juga untuk memberi inspirasi kepada anda semua yang nak mendengar dan nak meneruskan dalam bidang pengajian untuk buat master dan seterusnya PhD. Ada rezeki kita buat profesor, insyaAllah. Okey, baiklah. Untuk konten kali ini saya akan share perjalanan saya bekerja sambil belajar dan menyiapkan sebuah tesis. Sebelum kita nak bercakap, nak berkongsi lebih lanjut lagi, ini dia, saya tunjuk dulu bukti bahawa saya sudah pun mempunyai tesis. Tada! Ini adalah tesis saya, tebal ni. Ini adalah tesis sarjana saya. Kalau korang boleh baca kat sini, tajuk saya adalah Citra Watak Wanita Melayu dalam Sinema Melayu Klasik, Era Studio Musa Berjanggut 1959, Siti Zubaidah 1961 dan Tun Fatimah 1962. So, ini adalah ijazah sarjana Oktober 2021. So, ini adalah tesis saya. Wow. Alright. Total ada berapa muka surat ya? Kejap ya, saya tengok. Page yang terakhir sekali ada 130 muka surat. 130 muka surat. Dan ini adalah sijil sarjana saya daripada Universiti Teknologi Mara. Tada. Sebelah ini adalah bahasa Melayu dan sebelah sini adalah bahasa English. Master of Artistic and Creative Technology from Faculty of Film, Theatre and Animation. Pada tahun 2017. Saya habis degree pada tahun 2016. Saya convo. Habis degree tu saya pun terumbang-ambing. Saya balik kampung, saya balik Kedah, saya rehat dekat Kedah sebulan 2 bulan, mencari kerja dekat Kedah. Tak dapat juga. Kau bayangkan, saya apply kerja untuk cashier dekat pam minyak, tapi saya guna sijil degree saya. Company pun tak nak ambil, maybe sebab terlalu tinggi kot pendidikan saya dekat untuk Kedah itu, untuk Citra itu. So jadinya saya give up and then saya back to Shah Alam. Saya sewa rumah kat sini. Lepas tu waktu tu saya kerja kedai, macam kedai lipat baju lah, macam tu. Macam it's like macam brand outlet Uniqlo macam tu. Tapi saya lupa nama brand kedai tu apa. Tapi saya macam lipat baju kat situ je. And at the same time saya mencari kerja juga sebagai tenaga pengajar. Waktu tu UiTM dah tak ada dah. My Brain, tenaga pensyarah muda dah tak ada. Tapi saya tak give up. Saya WhatsApp saya punya supervisor saya yang saya buat master ni. Saya cakap, ada tak jawatan kosong as a tenaga pengajar muda ke ataupun kontrak pembantu pensyarah ke, sebab saya nak jadi pensyarah. Saya cakap ke dia macam tu. Lepas tu dia kata tak ada, untuk nak jadi pensyarah pendidik ni kena ada master. So saya waktu tu saya decided to register master di UiTM. Dan waktu itu di Fakulti Filem, Teater dan Animasi UiTM kampus Puncak Perdana belum ada lagi mood pengajian coursework. Belum lagi. Korang perlu tahu, untuk master ada 2 cabang. First is coursework, yang macam korang join diploma, degree yang ada kelas, yang korang kena pergi kelas, ada exam, ada quiz, ada presentation. And second is research, mood research. Mood research macam yang saya ambil lah. Ini adalah hasil dia. Kelebihan mood research adalah, untuk research ni, topik ini korang boleh expandkan topik and then korang boleh buat untuk PhD. So, ketika itu saya mengambil keputusan untuk daftar master dalam research di Fakulti Filem, Teater dan Animasi dan saya mula membuat atas kerja, paperwork. Saya tanya lecturer saya macam mana nak buat research. So dia kata kena ada paperwork. You nak buat tajuk apa? You nak kaji dalam filem apa? Kaji angle apa? Skop apa? Objektif kajian, persoalan kajian, hujahan dan sebagainya. Teori yang you nak pakai. Ketika itu saya jujur saya cakap, ada orang DM saya juga, kenapa tesis saya dalam bahasa Melayu? Boleh ke tulis dalam bahasa Melayu? Okey, ini saya nak memberi penjelasan. Di mana ketika itu bahasa Melayu di kampus ataupun di Fakulti Filem dan Teater dan Animasi ini boleh dipakai lagi, boleh diguna lagi, tetapi tidak digalakkan sebab UiTM nak selaraskan bahasa English dalam tesis. Dalam Fakulti Filem, Teater dan Animasi ini masih diberi kelonggaran untuk menulis tesis dalam bahasa Melayu, kecuali tajuk tesis itu adalah betul-betul dalam skop Nusantara, dalam skop kemelayuan, di mana ada beberapa terms kemelayuan itu sukar untuk ditranslate menjadi bahasa English. Jadinya that's why tajuk saya ini, saya mengkaji filem Melayu klasik pada era studio, iaitu Musa Berjanggut, Siti Zubaidah dan juga Tun Fatimah pada sekitar tahun 1950-an dan juga awal 1960-an. So ada beberapa terms kemelayuan itu, bahasa Melayu itu yang sukar untuk
ditranslatekan menjadi bahasa English. Ketika saya mula melanjutkan pengajian saya di semester pertama, di mana semester pertama saya sangat cantik perjalanan, dipermudahkan. Presentation saya diterima baik oleh pensyarah, oleh penyelia, dan saya lulus dengan begitu mudah di semester yang pertama. Jadinya bila masuk semester kedua, ketika itu saya dah mula mendapat kerja sebagai seorang penulis di portal Oh Bulan, di mana kawan saya sendiri, my ex-classmate waktu diploma and my best friend juga, Megaza Insyamin, dia dulu kerja dekat Oh Bulan as a video. Dia cakap ke saya waktu tu, saya macam kita orang tak lost contact lah, kita orang stay contact each other, and then dia cakap saya Oh Bulan ada kerja kosong as a writer. Untuk pengetahuan korang, master saya sepenuhnya daripada diploma, degree and master semua saya ambil pinjaman PT-PTN. So Megat cakap kat saya ingat lagi, dia kata, nak tak kau try, aku kesian kat engkau sebab engkau pun study, kau melanjutkan pelajaran, and then kau kena survive dekat sini sorang-sorang, nak bayar sewa rumah lagi, bayar itu lagi, itu ini dan macam lagi. So saya pun try untuk apply, hantar resume, dan tak mengharap pun untuk mendapat kerja kat situ, sebab kita cuba, kita try je nasib. So bila pergi interview dan sebagainya, pap-pap saya dapat panggilan di mana saya dapat kerja as a writer di Oh Bulan. So saya masuk kerja kat situ di waktu ketika itu saya semester 2. And then dekat Oh Bulan as a writer, kami ada KPI. KPI as a writer waktu itu sangat-sangatlah mencabar, dan saya sukar untuk balancekan antara kerja dan juga pengajian. Jadinya di sebelah pagi saya bekerja, dan di sebelah malam saya balik kerja. Saya dah buka thesis, saya buka journal, saya buka thesis orang lain, saya buka website, saya membaca buku, saya pergi pinjam buku kat library di sebelah pagi, dan malam saya buka buku, saya baca, saya print, saya pergi photostat buku tu, lepas tu saya baca dan saya start buat sambung saya punya chapter 1, chapter 2, saya buat. Kita orang, saya dengan supervisor saya merangka struktur thesis. Saya ada di dalam thesis saya ni, saya ada sampai 6 chapter. Sorry, maksudnya 7 chapter included dengan kesimpulan. 7 chapter. Saya bersyukur sebab saya mendapat seorang penyelia yang sangat-sangatlah membantu, iaitu Puan Masura Muhammad, di mana Puan Masura ni daripada diploma dia memang tolong saya. Dia yang call saya, cakap saya dapat masuk UiTM. Waktu tu ingat lagi, saya sambung tingkatan 6 dekat sekolah menengah Seri Mahawangsa dekat Jitra. Lepas tu Puan Masura call tu, saya masuk sekolah dalam 2-3 minggu tu. Puan Masura call, dia kata dia pada UiTM, dia kata awak tak nak masuk UiTM ke, tak nak masuk universiti ke, awak dapat ni tawaran ni. Kata oh ya ke, tapi saya cek UPU tak ada nama saya. So Puan Masura ni lah yang membantu saya daripada diploma. Lepas tu waktu saya degree, dia pindah ke Australia sebab dia melanjutkan pengajian dalam PhD dekat Australia, and then dia dah final semester, dia balik sini. Waktu saya buat masa tu, saya diletakkan di bawah Puan Masura, and kami together work out dengan struktur thesis. Kenapa saya di bawah Puan Masura? Sebab Puan Masura dia punya kajian dalam PhD dia adalah mengenai gender juga. Okey, dan saya pun adalah mengenai gender. Saya mengkaji mengenai gender wanita Melayu klasik. Maksudnya saya pakar dalam image, dalam paparan representasi of woman, Malay woman traditional. Maksudnya wanita Melayu zaman sebelum merdeka dan juga awal merdeka. Saya memang expert mengenai wanita gender. Okay, so ketika saya di semester 2-3, saya begitu stres. Walaupun setiap semester saya mendapat keputusan lulus. Untuk mengetahui korang, kalau korang buat research, korang takkan dapat pointer. Pointer hanya untuk orang yang ada coursework. Macam sebab dia kena ambil exam, dia akan ada markah, ada objective and subjective question, ada presentation punya markah, ada kehadiran punya markah. Untuk coursework akan ada pointer. Untuk research, untuk pengetahuan korang, dia tak ada pointer. Dia cuma keputusan dia akan keluar lulus atau gagal sahaja. Kalau you gagal bermaksud you tidak menghantar thesis, you tidak membuat presentation, you tidak hadir ke seminar. Okay, kalau you lulus, maksudnya you memberi komitmen dalam pengajian you, termasuklah you hadir ke seminar, you buat presentation waktu the end of the semester, and then dalam you punya thesis ada perkembangan based on your supervisor punya report. So setiap semester 2 dan 3 saya lulus. Lepas tu ketika saya semester 3, saya dah mula rasa begitu stres. Saya stres dengan kerja, jujur. Waktu tu saya sangat mengalami satu tekanan, saya stres, emosi saya tak stable, saya ada masalah ekonomi, masalah duit. Korang bayangkan
kan, duit PTPTN saja memang tak cukup. Yuran pengajian di UiTM peringkat master adalah lebih kurang 1000 hingga 1100. So memang tak cukup. Lepas tu saya kena bekerja. Kerja pun agak stres juga. Dia shooting, kena tulis artikel, lepas tu kena cari angle artikel yang lain, nak buat pembaharuan dalam penulisan. Sometimes weekend saya cari duit lebih, saya berniaga. Memang tak cukup. Memang duit yang ada memang tak cukup. Betul, saya betul-betul struggle waktu tu. Saya pernah ambil surat nak berhenti dan saya nak hantar dekat supervisor saya, and then dia serotok dengan saya. Dia kata kenapa nak berhenti, sebab waktu tu saya baru sahaja beli rumah. Okay, lepas tu saya perlukan duit untuk bayar komitmen rumah. Sebab rumah tu mak saya duduk, saya beli kat Kedah. Puan Masura macam pujuk saya. Dia kata habiskan master, bila dah habis master, apply jadi lecturer dekat Politeknik dahulu ataupun universiti swasta. Lepas tu kalau ke Politeknik boleh try Politeknik dekat Perlis, sebab dekat Perlis tu ada course film, ada media and film, so dekat dengan Kedah. Jadinya saya boleh balik Kedah. So saya dah jimat dah duit untuk survive dekat ibu kota raya ni. Dia tak bagi saya berhenti. Yelah, sebab saya adalah student pertama dia under master. So dia pun ada KPI dia sendiri untuk memastikan student GOT, graduate on time, graduate on time. Saya buat keputusan untuk tak berhenti. Saya simpan surat tu. Lepas tu saya teruskan juga, and dia bagi cadangan untuk saya extend satu semester, untuk saya berehat satu semester. Lepas tu saya ambil surat extend. Saya extend satu semester. Sepatutnya dalam mood sepenuh masa research lebih kurang dalam 2 tahun sahaja. 2 tahun saja. Dalam surat saya, surat offer letter saya adalah 2 tahun bersama dengan 4 semester. Tetapi saya gagal untuk menghabiskan 4 semester. Saya saya punya pengajian saya included dengan extend semester adalah 8 semester. Secara keseluruhan adalah 8. Tetapi dalam mood extend satu semester tu, saya bukan extend bercuti saja, holiday saja, tanpa menyentuh tesis. Sebenarnya saya masih menulis, cuma saya tidak membayar yuran. Ini juga adalah tip untuk korang juga yang buat research. Saya hanya bayar yuran RM50 sahaja untuk extend. But dalam period extend itu, saya masih buka tesis dan menulis tesis. Jadinya saya tak membazir masa kat situ. Saya masih pergi jumpa lecturer saya tunjuk progress saya. Okay, cuma saya tak bayar yuran yang 1000 tu je. Saya gantikan yang RM50. Faham tak? Walaupun you extend, tapi you masih buat tesis untuk tak nak bagi otak you beku, tak nak bagi you macam tak ada progression dalam study. Lepas tu masuk semester baru, saya teruskan pengajian saya present macam biasa. Waktu tu memang down sebab lecturer ketua siswazah ni, iaitu Dr. Norman. Dr. Norman kalau korang kenal, terutamanya kalau korang adalah student daripada FITA, korang mesti kenal Dr. Norman. Seorang yang mahukan student dia think more deep, critical thinking. Ya, critical thinking. Contoh, dia dah bagi hujahan, pak, dia bercerita-cerita. Kita pula bercerita mengenai kajian kita. Lepas tu dia kata tak cukup. You punya research tak cukup. You kena fikir lagi, you kena dalam lagi. Apa yang dia nak? Apa yang filem ini cuba sampaikan? Apa hujahan filem ini? Apa mise-en-scène di sebaliknya? Apa teori dan segala-galanya di sebalik layar perak itu? Apakah? So, bila kita dah memberi jawapan kita, memberi pendapat kita, dia kata tak cukup. So, saya stres kat situ. Faham tak? Saya stres. Setiap semester saya akan stres kat situ. Lepas tu, setiap pensyarah juga, bila kita ada presentation, okay, untuk master student di FITA, akan ada presentation di end of the semester. So, you kena present apa you punya progress. Lepas tu, you akan present depan all the student PhD and juga master. Lepas tu, you akan present depan lecturers. Lepas tu, dia akan bagi pendapat. Dia orang tanya soalan. Lepas tu, dia akan bagi pendapat, why not you tambah macam ni? Why not you ambil teori ni? Why not you buat itu, buat ini, buat itu dan sebagainya. Memang bagus terlalu banyak pendapat, tetapi kita as a student dan juga researcher, kita kena smart to choose yang mana yang terbaik, idea mana yang terbaik, pendapat mana yang terbaik untuk kita put and write on our thesis. Memang stres. Satu lagi perkara adalah bila kita struggle untuk study, untuk habiskan study. Lepas tu family, terutamanya mak saya tanya, bila nak habis study, bila nak habis master. Lepas tu saya macam, ingat senang ke nak buat master tu? Ingat senang ke nak buat research? Saya macam, diamlah. saya sampai satu tahap yang macam, stop asking me that question. Saya macam, boleh tak jangan tanya. Kawan-kawan pun dia tanya juga, Mat, bila master kau siap?
Bila kau convo apa semua. Saya macam diamlah. Faham tak? Kita annoyed dengan soalan-soalan yang macam bila. Korang tahu tak stres buat master? Terutamanya kalau korang kerja sambil belajar. Memang stres. Sumpah. Kalau korang tak kuat kat sini, mental korang akan hanyut. Korang akan give up, korang akan berhenti dan buang masa macam tu. Sini, untuk nak buat master, untuk nak buat research, terutamanya ini kena kuat. Mental, otak kena smart. Dan untuk nak complete korang punya thesis, master research, in research, terutamanya kena sekurang-kurangnya publish satu journal. Okay? Kejap lagi journal saya telah pun dimuat naik di Google. Kalau korang type nama saya Muhammad Ibn Makno, ada je journal saya. Untuk nak melengkapkan sebuah pengajian master anda perlulah publish sekurang-kurangnya satu journal, di mana saya telah pun publish journal saya dalam UiTM, Universiti Jemara, cawangan Pulau Pinang, kampus Permata Pauh, kampus Bertam, di bawah jurnal Esteem, Journal of Social Science and Humanities. So kalau korang Google nama saya ataupun Google saya punya topik research, memang akan keluar jurnal saya ini. Lepas tu satu lagi adalah di bawah UiTM Perpustakaan Tun Abdul Razak, juga ada thesis saya, thesis master saya yang sudah pun dimuat naik dalam website UiTM. Maksudnya kat sini adalah saya sudah pun official menjadi seorang graduan, menjadi seorang alumni sarjana di Universiti Teknologi Mara. Nombor 1 untuk buat masa adalah pemilihan supervisor korang ataupun penyelia korang. Sebab saya alhamdulillah saya mendapat penyelia yang sangat-sangat membantu saya. Penyelia yang sangat power dalam penulisan English dan juga bahasa Melayu. Alhamdulillah saya beruntung sangat-sangat mendapat seorang penyelia yang sangat prihatin kat saya, yang sangat ambil berat mengenai saya, yang sangat membantu saya. Dan untuk nak buat masa ni menjadi seorang student sarjana, nombor 1 adalah korang kena rajin. Walaupun korang smart, walaupun korang bijak dalam kelas sekalipun, waktu diploma, degree, dapat anugerah naik chancellor, tetapi kalau korang tak rajin, korang tak akan complete sebuah thesis master. Untuk menggenggam memiliki thesis master ini, korang memang kena rajin. Rajin adalah kunci segala-galanya. Saya weekend pun saya pergi rumah lecturer saya, rumah penyelia saya. Kami tulis thesis, kami baca buku. Dia bagi saya bahan-bahan bacaan untuk saya baca. Tapi saya jujur saya cakap, saya bukan nak angkat bakul sendiri, tapi saya dapat detect bahawa diri saya ni, saya memang rajin. Saya seorang rajin. Kalau saya nak something, saya akan cuba untuk dapatkan benda itu juga, walaupun susah macam mana pun. Kunci hidup saya adalah saya kena rajin untuk diri saya sendiri. Kalau you tak rajin, you akan hapus, you akan lupus, you akan pupus, you akan gone, you akan pergi jauh daripada cahaya kehidupan. Bila saya dah habis extend mood, saya kembali untuk semester seterusnya sampailah saya habis. Lepas tu saya alhamdulillah, waktu saya viva, ketika itu saya viva waktu pandemik. Ketika itu hanya online sahaja, presentation online. So seminggu saya tak tidur sebab saya dan juga supervisor saya adalah kerja daripada rumah, dan kita selalu email saya siap presentation deck saya hantar kat dia. Lepas tu dia hantar balik, dia komen, saya kena baiki balik apa semua. Lepas tu kami buat mock viva, kami present, dia tanya saya soalan dia dan sebagainya. Lepas tu waktu tu ketika viva saya dimoderatorkan oleh Prof Razak A. Muhyiddin. Lepas tu ada beberapa orang lecturer saya, termasuk Dr. Norman, Miss Bebra, penyelia saya Puan Masura. Lepas tu ada pembantu takbir, ada Kak Bai, ada Puan Yanti. Lepas tu ada penilai 2 sahaja, iaitu Dr. Wan Aida daripada Fakulti Fita, dan satu lagi Dr. Rohani daripada USM, lecturer luar yang menilai saya punya penyelidikan. Lepas tu bila saya present, alhamdulillah bila dah habis present, lecturer mengatakan saya adalah one of the student best presenter. Mungkin sebab saya tak melawan kot. And satu tip untuk korang untuk viva adalah, kalau boleh waktu present, memang kita present kita punya topik dan kita mahir kita punya topik. Maksudnya dalam topik gender ini, wanita tradisional Melayu ini, saya yang mahir di Malaysia. Contohnya begitu ya. So bila you present, bila doktor bagi pendapat, bagi apa dan sebagainya, tanya you soalan, you jangan nak melawan. Dan waktu untuk nak viva ni, sebenarnya awak kena hantar thesis awak itu, thesis yang bukan jilid lagi tau. Thesis yang you email adalah 6 bulan sebelum you viva. So bila saya hantar thesis saya 6 bulan, and then sebelum nak ke date viva 6 bulan itu, dalam tempoh 6 bulan itu, saya
banyak perubahan dalam penulisan saya, di mana dalam 6 bulan itu saya tak membazir masa. Saya membaiki tulisan saya, penulisan saya, teori saya, research saya, dan ada banyak perubahan yang saya ubah. So bermaksud kat sini, penilai yang membaca tesis saya itu adalah tesis yang 6 bulan sebelum ini. So of course ada banyak kesalahan di tesis yang lama, tapi saya sempat baiki untuk pembaharuan. So bila viva itu, saya mendengar, saya kutip setiap tips, setiap komen, setiap reference, sumber, idea untuk dimasukkan dalam pembetulan. So bila result keluar, saya mempunyai major correction. Major correction is banyak correction yang banyak yang perlu saya baiki, but saya tak perlu lagi present. Saya lulus dengan major correction. Saya tidak perlu repeat presentation. So saya mempunyai tempoh masa 6 bulan untuk saya perbaiki thesis correction saya tadi tu. Bila saya mendapat masa selama 6 bulan itu, saya tidak membazir langsung masa saya walaupun 1 detik sekalipun. Lepas pada viva itu, saya dengan lecturer saya, dengan supervisor saya, kita orang video call, kita orang Google Meet, kita bincang apa yang terbaiki dan sebagainya. But the best thing is, bila you viva, penilai tadi dia akan bagi satu borang yang dia orang dah komen tau, bab berapa, chapter berapa, muka surat berapa, awak kena tambah itu, awak kena tambah ini, awak kena buang itu, buang ini, apa hujahan awak, apa teori awak dan sebagainya. So itu adalah guideline kita untuk kita membaiki thesis kita, membaiki correction kita. Itu adalah guideline. So sangat mudah, tak susah pun kalau you betul-betul ikut steps by step. Lepas tu saya diberi tempoh selama 6 bulan untuk saya membaiki thesis correction. Lepas tu saya balik kerja, saya buat research, balik kerja saya baiki, balik kerja saya buka laptop, saya buka muka surat berapa, muka surat apa yang perlu saya buat correction. Saya baca kitab Al-Quran translation. Sebab apa? Sebab dalam thesis saya ni saya mengkaji mengenai Melayu. Bermakna kat sini orang Melayu adalah memegang agama Islam. Bermaksud kat sini, wanita Melayu Islam ini semuanya adalah berpandukan kepada tokoh wanita Melayu Islam pada zaman Nabi dulu. So saya buka hadis berkaitan dengan wanita, saya baca cerita-cerita Siti Khadijah, saya baca cerita-cerita Siti Aisyah, saya baca kisah Nabi, saya baca Asiyah, iaitu isteri kepada Fir'aun. Bermaksud kat sini, saya sudah mahir dalam istilah gender wanita itu, khususnya wanita Melayu yang memegang agama Islam. Saya cuma ambil masa selama 1 bulan sahaja untuk saya buat correction. Sebenarnya nak buat correction daripada pembetulan daripada viva ini sangat mengambil masa yang lama. Tapi saya seorang yang balik kerja saya buat thesis, balik kerja saya buat pembetulan, balik kerja saya buka buku, balik kerja saya baca buku, balik kerja saya buat itu buat ini. Rasanya alhamdulillah saya memang dikurniakan dengan sifat yang rajin. Bukan saya nak angkat bakul, tapi memang saya akui benda tu, saya memang rajin untuk baca buku. Bila saya dah settle correction saya dalam masa 1 bulan, saya hantar balik thesis saya itu kepada pejabat pentadbir pengajian. Lepas tu dia orang akan hantar thesis saya itu kepada penilai saya utama saya, Dr. Rohani di USM, email. And then Dr. Rohani hanya baca dalam masa sebulan juga kot. Saya rasa dia ambil masa dalam sebulan juga untuk dia baca pembetulan kita. Lepas tu dia hantar email, dia kata alhamdulillah saya proceed, saya lulus. Apa yang dia minta saya tambah, saya dah buat, dan apa yang dia minta saya buat correction, saya pun dah buat, dan dia berpuas hati dengan saya punya penulisan thesis. So maka thesis saya tu saya dah isi borang dan saya kena hantar saya punya soft copy kepada UiTM. Dan untuk UiTM Vita, kalau you buat dalam bahasa Melayu, macam saya terutamanya, saya buat dalam bahasa Melayu, pada semester pertama saya sudah pun apply dan juga menulis surat bahawa saya ingin membuat dalam bahasa Melayu kepada Naib Chancellor UiTM dan mendapat kelulusan untuk saya buat dalam bahasa Melayu. Tetapi untuk thesis saya perlu hantar 2 bahasa, iaitu derivative bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa English, dan telah ditranslatekan ke English. Dan ini adalah bahasa Melayu saya yang saya dah jilidkan. Saya buat 3, 1 untuk simpanan saya, 2 untuk fakulti. Itulah cara nak buat thesis, nak buat master dan research. Bila you dah hantar thesis you dekat UiTM, dekat email UiTM, and lepas tu dia orang akan mengambil masa macam agak lama lah, sebulan, tak sampai sebulan. Dia orang akan meeting, mesyuarat dengan Naib Chancellor, mengatakan student ini dari sini, student ini dari fakulti ni, daripada kampus ni telah buat research
research mengenai bla 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 dan adakah dia lulus. So dia dah lepas beberapa peringkat Viva, correction dan sebagainya. Lepas tu dia dah ada surat itu, surat ini. So semua dokumen itu korang jangan risau, sebab saya alhamdulillah saya bersyukur sebab saya punya office kampus UiTM saya, kampus Puncak Belanda, dia punya staff akademik dia sangat membantu, sangat buat kerja cepat dan efisien. Saya mendapat surat email daripada UiTM mengatakan Naib Chancellor UiTM telah pun dengan meluluskan saya punya thesis ini, dan diorang keluarkan satu statement surat bahawa saya sudah pun habis master dan tunggu untuk konvo je. Itulah perjalanan saya, di mana saya buat thesis ini memang buat seorang-seorang. Dulu waktu di diploma ada kawan, degree ada kawan, so sekurang-kurangnya kita ada semangat nak pergi kelas, semangat nak belajar, nak bayar yuran. Waktu master semuanya berubah 360 darjah. You pergi kelas seorang-seorang, you jumpa supervisor seorang-seorang, jumpa lecturer, pergi perpustakaan, pergi library, you baca buku seorang-seorang, you survive seorang-seorang, you struggle seorang-seorang. Orang tak tahu benda ni. You bekerja sambil belajar seorang-seorang, dan satu perasaan yang stres tu tak semua orang boleh hadapi, tak semua orang kuat untuk hadapi benda ni. Dan hanya insan yang terpilih sahaja memang ditakdirkan, dikurniakan oleh Allah SWT untuk meneruskan perjuangan pengajian dalam menuntut ilmu sambil belajar dan juga bekerja. Walaupun nampak saya senyum dalam video-video ataupun konten saya di social media saya nampak macam karakter yang macam kelakar-kelakar, bodoh-bodoh, lawak-lawak, funny-funny, bimbo-bimbo, but saya ada master. Saya ada master. Okay, planning saya untuk next journey saya adalah doakan saya dipermudahkan urusan untuk saya buat pengajian di luar negara, sebab saya dah buat diploma dekat UiTM, degree UiTM, master di UiTM, tempat yang sama, fakulti yang sama. Jadinya untuk PhD saya nak berehat selama 2 atau 3 tahun dahulu sebelum saya nak melanjutkan pelajaran saya di peringkat PhD. Saya plan saya nak buat dekat Thailand. Saya nak balik ke Thailand. Saya tak tahulah, because of the language kot, I can communicate. Sebab sekarang ni saya tengah survey ada 4 universiti yang ada jurusan media and film di Thailand. English saya memang tak pandai. Saya tak pandai grammar. Itulah, saya rasa kalau saya sambung PhD dekat luar negara memang saya struggle. Saya struggle untuk menulis dalam English. Doakan saya yang terbaik. Dan thank you so much korang yang menonton. Dan jangan lupa untuk tekan like, share dan juga subscribe video ni, okay? Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Baiklah, di kesempatan ini saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga saya, mak saya, terutamanya Cik T, kepada pensyarah saya, penyedia saya Puan Masura Muhammad, Dr. Norman, kepada semua pentadbir akademik, kepada penilai tesis saya Dr. Rohani, Dr. Wan Aida, kepada UiTM, kepada kawan-kawan saya yang tak pernah putus memberi kata semangat untuk saya meneruskan pengajian, untuk saya meneruskan penulisan saya, kepada semua orang lah. Kalau saya nak sebut nama pun macam satu-satu pun tak habis. Tapi ada kawan yang memberi sokongan saya daripada zaman saya bekerja sambil belajar, kawan-kawan office, ada Kutrin, Pika, ada Sisrini, ada Pak Abu, ada Megat, bos saya Niza, ramai lagi, ada Raz, Zaidi, Amir Hakim, Aina, Nasha, Ash, ramai lagi pada zaman office kita lama waktu dekat Uptown 1. Lepas tu kawan-kawan saya, kawan kelas saya, ada Chopin, Zaf, Anis, Sasa, Muiz, ramai kalau sebut pun tak ingat. Ada kawan office saya Amirul. Ya, Amirul antara orang yang macam check saya punya grammar dalam tata bahasa dalam bahasa Melayu saya. Ya, Amirul. Najmi, siapa lagi? Ramai. Tak apalah, yang mana yang saya tak sebut nama tu. Oh, kawan sekolah saya, sekolah menengah saya, Aiman, Mamat, Cik T, Su, Alia. Ya Allah, ramai. Saya minta maaf yang mana saya tak ingat ataupun saya tak sebut dalam video ni. Tapi tak apa, anda tahu siapa anda. Terima kasih banyak kerana hadir hidup saya. Tolong saya memberi kata-kata semangat kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.